antara perkara yang timbul kemusykilan, sebenarnya kemusykilan ini timbul ni bukan dalam kalangan orang Islam, tidak. Kemusykilan ini ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Sebab kalau kita tengok dalam huraian kitab-kitab ulama kita, tidak timbul kemusykilan. Memang dia huraian dengan jelas. Tetapi ada juga musuh-musuh Islam yang mana kita tengok piyah dia sama putih dengan kita tengoknya. Nah, sebab dia tu kadang-kadang besar daripada kita. Dan dia pakai jubah nampak lebih semak daripada kita. Ni musuh jenis ni. Kalau musuh jenis pakai topi, kecik ni boleh kira. Ni masalahnya musuh ni jangan ngaku Islam. Ni masalahnya. Dianya tidak Islam. Jadi saya kata gitu tu kerana kita beringat berdasar pada hadis Nabi lah. Nabi kata qaumun, Nabi kata satakunu fi akhiriz zaman qaumun yarfuduna al-islam wa yalfizunah faqtuluhum fa innahum musyrikun. Nabi kata akan ada satu kelompok manusia yarfuduna Islam, dia tolak Islam hakikat, wa yalfizun, tapi dia sebut nak Islam. Dia tampilkan pada masyarakat dia sebagai Islam. Faqtuluhum, Nabi kata bunuh, perangilah mereka. Fa innahum musyrikun, kerana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kalau kita nak tahu buat ni, tengok dalam kitab dia penuh dengan akidah-akidah syirik. Tu. Jadi hadis ni dia panggil hadis fitan. Hadis yang Nabi sebut fitnah yang akan wujud di akhir zaman. Jadi kita kena pergi hadis ni. Saya dapat maklumat yang terakhir ni, Puak Kristian pun bertakiyah. Puak Kristian pun bertakiyah. Ada seorang penceramah, setelah saya satu pentas dengan dia pada hari itu, selepas selesai program dia cerita, dia kata dia bercakap tentang Kristian, saya bercakap tentang ni Syiah ni. Dia sebutlah, dia kata ustaz dia sebut takiyah. Dia kata Puak Kristian pun khabar dia guna taktik tu. Puak Kristian mari semaya duduk dalam saf masjid kita lah ni di Pantai Barat. Mana tahu dia kalau duduk dengan cara dia gitu kan payah dia nak tarik Islam. Walaupun berjaya juga, boleh juga, tapi lambat. Sambutan tu kurang. Jadi dia mari dalam rupa Islam juga, bagi dia tengok Syiah berjaya. Dia tengok cara Syiah ni lebih berjaya. Terimam petang dia, ulama petang dia. Jadi Puak Kristian pun tengok tahu dia kena guna cara ni juga, taktik ni berjaya. Jadi lah ni dia pakai baju Melayu supaya kita jubah, tapi di dada dia tu ada salib. Ni lah ni Kristian pun guna gitu. Tujuan apa buat tu? Nak berapat dengan orang Islam. Dia rapat, maknanya dia tarik umat Islam jadi Kristian dengan cara bergaul dengan orang Islam. Sebab tu umat Islam sekarang ni dia berhadapan dengan satu musuh yang berada di sekeliling dia. Dia tak akan kenal. Lihat pada rupa zahir mereka, dia tak akan kenal. Mana kalau dia tengok zahir gini, sah dia tak kenal. Sebab tu umat Islam sekarang ni perlu diberi ilmu, perlu diberi maklumat. Kita mengenali manusia daripada percakapan mereka. Kita mengenali manusia daripada tindak tanduk mereka. Kita boleh tahu. Tapi kalau umat Islam sendiri pun jahil, hak jahil ni lah. Hak jahil ni. Jahil ni. Kita kena ingat hadis Nabi sebut tu, alaikum bil jamaah tu, wajib kamu berada dalam jemaah kumpulan orang Islam tu. Nabi gambarkan seperti kambing yang keluar daripada kumpulan dia disambal oleh serigala. Kita jangan faham secara literal begitu. Dalam konteks saya, kita kena faham umat Islam maknanya walaupun duduk dalam satu jemaah, tapi kalau jahil seperti lari daripada jemaah hakikatnya. Sebab dalam jemaah tu musuh kamu. Tu kena ingat. Jadi jemaah tu jemaah ahli sunnah, jemaah ahli sunnah yang faham ilmu, mesti diberi pendidikan kepada masyarakat ni. Lepas tu pendidikan ni tak kena ingat zaman sekarang. Sebab tu kalau kita tengok cara ulama kita, ilmu apa yang kita perlu, ilmu tu menjadi fardu ainnya. Sekarang ni ilmu apa yang kita perlu? Kita ni pemain ngajar pekoh tidak berlaku anjakan. Sedangkan manusia sudah berkembang. Manusia sesat ni bukan pekoh dah. Lain manusia sesat sekarang ni. Kita tak ubah lagi sukat pelajaran di masjid pun tak ubah lagi. Sukat di peringkat menengah pun tak ubah lagi. Sedangkan pelajar-pelajar kita bila masuk ke universiti terdedah pada kesesatan yang begitu luas sekali. Jadi benda ni bagi saya perkara yang perlu umat Islam faham segera benda ni. Bukan bertangguh lagi. Sukatan kita ni kadang-kadang tidak mampu nak memberi satu nilai, satu benteng kepada anak-anak kita. Umur 17-18 tahun. Dia tak tahu apa satu.
Soh dia. Kok kita mari masjid ni pun pening lagi. Cuba bayangkan anak-anak kita pergi universiti. Enggak Syiah ni ramai pensyarah Syiah. Enggak, bila dia mengajar anak kita, dia mengajar mesti dia mengajar kat dia je bagai jahat. Orang jahat ni dia cerdik. Jangan ingat orang jahat ni bodoh. Kadang-kadang orang jahat ni cerdik, liar pada kita. Nak menipu mana kalau tak liar. Dia tahu dah kelemahan kita mana. Dia tak setuh bab benda ni. Dia adalah cara dia tu. Saya pernah tengok soalan puasa. Soalan puasa akhir, sem terakhir. Senarai ke-10 kesalahan ajaran Ahlus Sunnah yang bercanggah dengan Quran. Tu saya pernah tengok soalan. Di UKM. Kebetulan pelajar tu dia sayang pada abang saya lah. Dia mari rumah saya. Saya pun bercakap dengan dia tentang Syiah ni lama dah sebelum saya kahwin lagi. Lama dah cerita ni. Dia pun tunjuk soalan. Bila saya sebut seorang profesor tu, dia kenal profesor tu, dan dia tu ngaji dengan profesor tu dah. Profesor tu tengah hidup-hidup lagi lah ni. Pencen dah nak ayatnya. Cuba fikir. Jadi bila dia waktu keluar soalan tu, maknanya sama ada sukat teh tu ada dalam bentuk sukat teh muqarrar universiti, ataupun sukat teh tu berbentuk syarah daripada pensyarah, huraian pensyarah. Sebab kalau kita ngaji universiti ni, dia apa yang pensyarah ulas itu juga termasuk dalam periksa. Tidak semesti yang muqarrar yang ada bercetak itu tidak mesti. Kadang-kadang pensyarah ni dia tengok tu dia hurang lah. Hurang tu dia kata ini poin penting. Tu cara profesor. Kena pelajar tu tak tulis nota tu mahal. Kadang dia masuk periksa tu. Jawablah. 10 ajaran Ahlus Sunnah bercanggah dengan Quran. Jawab. Nak pas periksa. Enggak dia duduk dengan pelajar ni bertahun-tahun, cuba fikir lagu mana. Enggak, manusia nak jadi sesat ni dia lambat juga, bukan sesat lalu. Dia makan proses juga. Proses masa tu. Jadi benda tu dia sangat bahaya. Sangat bahaya. Bahaya, Ini benda-benda ini antara perkara yang ditimbulkan sebagai keraguan. Jadi kalau sekiranya hak ni, apa yang kita nak bincang ni, kita boleh terima benda ni, jadi fakta-fakta lain yang berkait dengan keburukan sahabat mudah ditelan, mudah diterima. Bila boleh terima, dia nampak dah apa sahabat benda yang mula-mula sekali dia nak ayatnya, sahabat ni manusia seperti kita. Tu sebab kalau ahli sunnah dia tak cakap gitu. Ahli sunnah dia kata sahabat seperti kita, tetapi dia ditakdilkan oleh Allah. Hati tu ahli sunnah kalau kecil lagu tu. Kena beringat hati-hati. Kalau ada kita dengar ustaz kecil, sahabat ni manusia seperti kita, sekat tu ya, kena beringat. Kena pegang tu. Ni kita duduk lama rumah ibu ni, kita boleh agak dia cara dia kecil tu. Sebab kalau ahli sunnah, orang Islam dia tak kecil sekat tu saja. Dah. Memang sahabat ni seperti kita, tetapi dia ni ditakdilkan oleh Allah, disebut dia ni baik dalam Quran, dalam hadis Nabi. Kalau itu kena beringat tu. Mana boleh bimbang lah, boleh bimbang. Kalau dulu pernah satu ketika, zaman dulu, lebih kurang 500 tahun selepas Nabi wafat, ulama sebut sesiapa yang mengkritik sahabat, misalnya Imam Ahmad ni tahun kurun keempat, kurun keempat kan? Ataupun kurun ketiga, mana 200 tahun, 200 hijrah lah. Imam Ahmad pernah sebut zaman dia kata sesiapa, kalau kamu dengar ada orang sebut benda tak molek tentang sahabat Nabi, fattahim islamah, mu kena ragu dia ni Islam ke tidak. Dia sebut benda tak molek. Sekarang ni kita kena naik satu peringkat lagi. Kalau kamu dengar orang sebut bahawa sahabat ni manusia seperti kita, berarti setakat tu fattahim islamah, kita kena ragu tentang Islam dia. Kita kena, ustaz ni ngaji sekerak ke lagu mana ni, kecil lagu ni, kena tanya dia. Tidak setakat tu. Tengoklah dia dalam kitab mana tak ada ulama kecek sekat tu, tak ada. Memang ulama sebut sahabat ni manusia seperti kita, tetapi dia ditakdirkan oleh Allah, dia diredai oleh Allah. Kalau dia buat silap, memang ada disebut dalam hadis bahawa Allah ampunkan dia. Itu cara ahli sunnah. Kita boleh tahu. Sebab tu kita ni kalau kita ngaji hadis dengan cara yang baik, kita boleh kesal kita nampak ada usul tasyayyuq ni, ada usul tak betul ni, kita boleh agak hati-hati lah. Jangan kata Syiah selalu cuma sekurang-kurangnya rusing lah, kena tak boleh ni, ada tak kena ni. Cuba juga Nabi kita ni manusia seperti kita, nak manusia besar, cuma dia ni diberikan wahyu, itu kelebihan dia. Dengan sebab Nabi diberi wahyu, tak hilang sifat manusia, tak ada. Tu ahli sunnah tu.
Bukan kata bila Nabi terima wahyu jadi dia ni tak lupa. Bila Nabi terima wahyu maknanya dia tak ada sifat lupa. Hilang sifat lupa. Sedangkan sifat lupa tu sifat manusia. Ya. Tapi Syiah ni media bila terima wahyu hilang sifat manusia. Tu dia. Paruk tu hati-hati aku. Khomeini kata la natasawwaru as-sahwa wal ghafah lil imam tu. Khomeini sebut dalam kitab dia, kita tak boleh nak gambar imam kita lupa dan lalai. Tergambar begitu saja kafir selalu. Kata Khomeini. Apa tu? Sebab dia terima wahyu. Bila terima wahyu dia jadi, bila dia terima wahyu walaupun dia tak sebut, kita boleh faham daripada kitab dia. Syiah ni menganggap imam dia naik darjah, melepasi batas basyariah, melepasi batas kemanusia, tidak jadi manusia, naik ke peringkat Tuhan. Sudah berubah daripada basyariah kepada uluhiyah. Sebab apa? Sebab terima wahyu. Sedangkan Nabi kita ni ana basyarun mislukum. Aku manusia seperti kamu. Bezanya aku terima wahyu mudah. Kalau mu terima wahyu juga, mana musuh aku? Sebab tu tak boleh. Itu garis pemisah antara kita dengan Nabi. Beza situ ya. Tapi Syiah iman dia terima wahyu. Terima wahyu. Jelas dalam kitab dia hadirat ya. Tu dia panggil akidah syirik dia. Akidah syirik dia. Saya sebut tu bukan apa. Sebab payah kadang-kadang orang tanya kita nak percaya mana Syiah ni. Nak ayat lagu mana? Kalau tu atas hari tu ada tulis Syiah sebenarnya. No. Sebab tu kita kata bobo Syiah ni dia kena tukar isi dia. Status agama kena bobo. Syiah email 12. Biar terang gitu. Biar berani ya. Biar berani dia nak Syiah sangat kan. Biar berani. Sebab bobo Qadian ni berani dia. Tak apa tukar. Tukar apa lepas kita pergi Mekah. Dia tawar rumah. Kita pergi Mekah. Bobo Qadian ni dia kat Nalai dia tu di India. Memang ada cak status dia tidak Islam. Qadiani. Sebab tu jadi Arab Saudi tak benar dia buat haji. Jadi kita tanya apa Saudi benar dia buat haji. Dia mau tak usaha, biar kaji tukar status agama dia. Dia tu kita ni duk ngeli dah. Parok saya ahli sunnah. Tapi kecek puji Syiah. Kita sebagai ahli sunnah ni sakit hati benar kalau dia sebut Khomeini rahimahullah. Sebab dalam kitab Khomeini kata sahabat kafir. Tapi orang Islam kata Khomeini rahimahullah. Rahimahullah wan dalam tu. Jadi benda-benda gitu kadang-kadang yalah terlukalah hati kita ni. Sedih kita dengar gitu. Puji orang yang kafir sahabat.